Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya selalu sebut di mana-mana majlis ilmu, kita belajarlah banyak mana, kita pakailah tips apa, kita datanglah seminar kursus apa untuk jadi hamba Allah yang terbaik di sisinya. Macam mana nak istiqamah ustazah, macam mana nak jadi orang soleh ustazah, macam mana nak ada ciri-ciri masuk ke syurga Allah ustazah. Jawapannya, muslimat dirahmati Allah, sangat mustahil. Bila mana kita tak mengenal sungguh-sungguh manusia agung kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab 26 ni mengajak kita untuk mengenal keluhuran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sifat pertama yang kita belajar daripada baginda Nabi adalah sifat pemurah. Sekejap Selalu suara saya okey. Saya ambil vitamin C tadi sebelum masuk kereta. Lepas tu saya tersedak tengah drive. Dia jadi, dah minum habis satu botol dalam kereta. Dia jadi macam, oren tu terasa sangat kat sini. Terkejut kot sebab dah lama tak masuk Masjid As-Sabirin kan. Orang tua-tua kata dolat. Allahumma salli ala Muhammad. Ahlan wa sahlan semua sahabat-sahabat dalam talian. Minta maaf, Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat saya Tuan Haji Yaakob, dia buat rakaman, sahabat-sahabat rajin follow kuliah para asatizah. Saya tanya dia, macam mana, okey ke nak buat rakaman ni, kena sedap bunyi dia. Jadi kalau buat kat luar macam ni, kena bertabah lah. Kualiti tu apa pun, yang penting dia punya kualiti tu kita nak dapat. Yang penting isi dia tu sampailah, mudah-mudahan. Baik, bab yang pertama adalah sifat pemurah. Pemurahnya Nabi SAW luar biasa. Kita belajar tempoh hari kan, selain daripada ayat-ayat Quran, hadis Nabi SAW, kita belajar tentang sifat pemurahnya baginda Nabi SAW. Kan itu pun ada beberapa perkara. Baru belajar bab pemurahnya Nabi, kita dah terkejut. Aku rasa aku tak boleh tiru sifat pemurah Nabi SAW ni. Walaupun rasanya tiap-tiap petang kita pergi hantar kuih dekat jiran sebelah rumah kita. Tiap-tiap pagi kita masuk dalam tabung masjid. Berapa kuantiti dia pun Allah tak pernah tanya. Tapi benda tu dah istiqamah, dah sebati dalam jiwa kita. InsyaAllah mudah-mudahan. Ini bagi orang-orang yang hari-hari menadah ilmu. Tapi bila kita baca sifat pemurah Nabi daripada muka surat 190 sampai 192 ni, memang kita rasa tewas, kalah. Kita tak boleh tiru baginda Nabi SAW. Tapi tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Sahabat-sahabat, kanda bonda muslimat dirahmati Allah. Maka sifat pemurah kita dah belajar, saya tak perlu untuk mengulang semula. Kita nak terus pergi kepada sifat adilnya baginda Nabi SAW. Sifat adil ni pula, Masya Allah, sampai kepada 7 perkara. 7 perkara yang panjang-panjang. Sifat adil sahaja. Nanti baru kita belajar sifat benar. Entah sempat entah tidak hari ni kita nak belajar sifat benar. Jadi akhlak Nabi SAW ni bukan mudah untuk kita contohi, kecuali melalui fasa akidah yang benar. Bagaimana maksudnya? Kita nak mengiyakan bahawa agama ini tidak lari daripada untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita yakin kita hanya mengiyakan, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja yang dicintai Allah, termasuklah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita suka tak suka, bila kita baca, rasa macam mudah ke, rasa macam susah ke nak ikut, kita mesti ikut. Kita wajib taat, kita mesti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling betul, adalah yang paling baik. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang pilih dia. Allah Subhanahu Wa Taala dah mengaku bahawa dia adalah kekasihnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala menggandingkan nama Rasulullah dengan namanya. Pada waktu mana? Setiap kali kita bersyahadah, tak ada siapa yang menafikan. Kalau ada orang kata aku Islam juga, tapi Islam aku asyhadu alla ilaha illallah je, tak boleh. Kita kena asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau dia hanya ikut Quran, dia tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dia tak betul. Kalau dia hanya ikut hadis, dia tak ikut Quran pun Islam dia tak betul. Jadi hari ni kita belajar, semua asatizah dipanggil ke Masjid As-Sabirin ni, bercerita tentang kita kena ikut Quran dan ikut hadis. Kita kena ikut Allah dan ikut Rasul. Jadi hari ni kita belajar tentang sifat benar baginda, sifat adil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa macam peliknya sikap macam ni. Kita tak mampu tiru, tapi muslimat dirahmati Allah, buat rasa insaf,
Malunya kita hidup di muka bumi Allah ni kalau kita rasa kita bagus sangat dah dengan solat, puasa, zakat kita. Patutlah Allah tak masukkan kita ke syurga dengan semua itu. Okay? Jadi jangan salah faham ni, ramai yang follow dalam talian. Jangan salah faham, kalau dah masuk syurga tu bukan kerana solat, puasa, zakat, buat apa kita bersusah payah nak buat, Ustazah? Itu adalah kewajipan, semua orang kena buat, muslimat dirahmati Allah. Tapi dalam bab menjaga akhlak, hanya orang yang betul-betul beriman sahaja. Kenapa engkau ni baik sangat, orang buat jahat macam tu kat engkau? Jawapannya sebab aku nak ikut Nabi. Kan? Jawapannya sebab aku nak ikut Nabi. Jadi Nabi tu yang mana? Ni yang sifat-sifat dia kita nak tiru tu. Sebab itu Masya Allah saya baca ni tadi sebelum datang ke sini, saya sebutkan apa lama dah saya tak datang. Setiap hari kami menekuni kitab La Tahzan. Yang terkini sahabat-sahabat dirahmati Allah adalah tentang bagaimana Nabi dalam peperangan bila bawa balik harta rampasan perang kerana kemenangan, Nabi tak sibuk mengagihkan kepada kroni. Bahasa mudah kita lah, semua kita faham. Nabi tak sibuk mengagihkan kepada orang yang rapat-rapat dengan dia, sampai ada rajuk di kalangan mereka. Penat je kita mendampingi Rasulullah, kita orang yang paling rapat dengan Rasulullah, tapi tak pernah dapat apa-apa pun. Bahkan Nabi pergi bagi dekat orang-orang yang baru berjinak-jinak dengan agama Allah. Ni Nabi zalim ke? Sedangkan Nabi tak pernah bertindak apa-apa tanpa apa yang dikehendaki oleh Allah. Bukan bertindak dengan nafsunya, tapi bertindak dengan wahyu. Bila baca hujung-hujung daripada sifat adil Nabi dalam kitab Penawar Bagi Hati, jumpa pula, maknanya sahih lah. Dr. Aida Al-Qarni yang mengarang kitab La Tahzan tu tak bohong. Ada dalam kitab ni, subhanallah. Saya bersyukur sangat bila kita jumpa banyak amanah baca kitab ni. Masya Allah, berulang lagi dalam ni. Jadi sumber rujukan Dr. Aid Al-Qarni itu betul lah. Inilah yang Nabi lakukan. So kita tak pelik, muslimat dirahmati Allah. Okay? Kita nak baca satu persatu. Panjang ni. Boleh ke? Tak boleh. Kita duduk dekat luar ni rasa macam lagi ditiup-tiup. Kita punya mata ni kan. Betul ni, angin kat atas lagi, angin kat kiri kanan lagi, fresh kan, fresh. Sifat adil. Pertama sekali, sesudah peperangan Hunain dan para tawanan perang dikembalikan, maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya peperangan itu beroleh kemenangan, Nabi bawa balik harta rampasan perang. Dah mula orang bercakap, bagikanlah kepada kami barang rampasan perang yang berupa unta dan kambing. Antara harta yang menjadi rebutan ketika itu unta dan kambing lah. Kan, kalau unta, kenderaan yang besar, yang mewah pada zaman itu. Kalau kambing, aku tak dapat unta, dapat kambing pun jadilah. Kita nampak orang kereta berderet depan rumah dia kan. Kak, kalau tak nak bagi saya BMW tu, bagi saya Kelisa tu pun dah okey dah. Macam itulah cara mereka bercakap dengan Rasulullah. Mereka mendorong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke suatu pohon dan mereka merebut bajunya. Maka baginda berkata, makna tak dapat unta, kambing, nak ambil baju yang dirampas tu pun dah okey dah. Kembalikan kepadaku bajuku itu. Demi Allah, andai kata aku mendapat bahagian unta sebanyak bilangan pohon di Tihamah, satu kawasan yang banyak pohon-pohon, pasti akan aku bagikan kepadamu. Jadi Nabi dah dilihat oleh orang ramai bawa harta rampasan perang balik, tapi Nabi bercakap seolah-olah Nabi tak bawa balik apa. Timbul tak fitnah ketika itu, muslimat dirahmati Allah? Sudah pasti timbul. Kita pemimpin, dalam kereta kita penuh dengan barang-barang, tiba-tiba kita kata, mana ada aku bawa balik apa-apa. Korang ni pandai nak minta aje. Sebab itu orang mudah nak menempelak cerita-cerita macam ni. Jadi kamu tidak akan menemukan aku sebagai orang yang kikir. Nabi yakin dengan dirinya. Sebab diri itu sendiri yang tahu, aku ni sebenarnya tak bagi sebab apa? Kikir, bakhil, kedekut aku ke? Sebab aku penakut ke kalau aku tak bagi nanti orang tinggalkan aku, orang tak nak sokong aku? Sebab aku pembohong ke? Aku jamin kalau menang kita akan agihkan harta rampasan perang. Nabi tak takut dengan semua sindiran, fitnah yang begitu, sebab Nabi tak bagi pada depa yang minta ni kerana Nabi tahu yang dia bukan bakhil, bahkan dia pemurah. Pemurahnya tu dia bagi pada orang yang betul. Kenapa Nabi tak bagi pada orang yang rapat dengan Nabi, yang istiqamah sudah? Sebab mereka ni kalau aku tak bagi hadiah pun tak apa. Mereka memang menyembah Tuhannya. Beribadah tu memang lillah. Tak rasa lelah dah. Macam tu. Tapi orang-orang yang baru memeluk Islam, yang baru sekali ikut aku berperang ni, aku kena bagi mereka.
Sebab ini sebagai gula-gula, pemanis bicara, supaya mereka rasa syok, nanti-nanti mereka akan ikut lagi. Macam tu kan muslimat, kita kalau jumpa anak-anak dekat masjid, contoh kan, tak pernah nampak ni anak siapa ni, kan baru pindah kat sini, bagus ikut ayah pergi masjid. Lepas tu tadi acik tengok langsung tak main, duduk diam-diam, nah acik bagi RM5. Percayalah besok lusa dia datang lagi. Kan, tapi kalau yang panjat-panjat tembok apa segala tu panggil juga. Kan kalau kita tak nak bagi gula-gula, kita tak nak bagi duit pun, kita cakap elok-elok dengan dia. Ni bukan playground sayang, nak pergi playground pergi tempat lain. Ini masjid, rumah Allah. Cakap elok-elok supaya dia rasa dipukul hatinya. Bukan kita pukul kakinya depan orang ramai pula. Malulah kawan tu walaupun dia budak kecil. Okay, jadi maknanya kenapa Nabi bagi kepada orang yang baru mengikut ni? Sebab Nabi nak membeli hati mereka, nak rasa syok ikut Nabi. Wah, dapat imbuhan. Ni orang yang mula-mula ni. Dulu-dulu muslimat saya pernah cerita satu keadaan bila saya nak pergi mana-mana, kadang-kadang kan orang panggil datang rumah, Ustazah boleh tak datang rumah saya baca Yasin, saya nak buat kenduri sekian-kian. Tapi sebelum Yasin tu Ustazah buatlah selawat-selawat ke apa. Saya panggillah satu grup ni, kadang-kadang muslimat dirahmati Allah, siapa nak teman saya, sebab saya bukan ada kumpulan marhaban ke apa kan jadi merepek meraban, Ustazah bukan reti. Jadinya saya ajak je lah siapa-siapa. Kalau contoh jemputan tu dekat Masjid As-Sabirin, kebetulan saya mengajar Masjid As-Sabirin, Kak boleh tak bawa dalam 10 orang, sebab orang yang jemput saya ni dekat-dekat Masjid As-Sabirin ni. Boleh Ustazah, nanti saya bagi tahu. Jadi saya photostate 1-2 selawat tu, nanti sebelum Yasin tu kita bacalah selawat ramai-ramai macam tu. Tiba-tiba muslimat dirahmati Allah, orang yang ikut ni dapat saya rasa duit saja seorang RM50 dalam sampul. Lepas tu hadiah dia tu memang wow sikit lah. Masa tu lama lah saya tak pernah keluar radio TV lagi. RM50 tu besar lah. Jadi balik makcik-makcik ni cerita kat kawan-kawan yang tak pergi. Faham tak cerita? Biasalah makcik-makcik cerita. Aku ikut Ustazah tu, dia bagi dah lah duit saja RM50. Lepas tu dapat hadiah ni, kristal ni aku rasa ni bukan calang-calang ni. Kan? Jadi muslimat dirahmati Allah, semua orang seronok. Ruginya Ustazah dia ajak kita tapi kita tak boleh masa tu. Nanti kalau ada Ustazah bagi tahu lagi Lepas tu kita pun ikhlas-ikhlas je lah, ajak je lah kan. Okey, saya ada ni kat rumah ni pula, siapa nak ikut jom. Wah, ramai pula yang nak mengikut. Dia nak mengikut tu kerana apa? Rupa-rupanya balik sampul duit apa pun tak ada. Kan dapat bunga telur yang paling murah rasanya. Saya tak menghina tuan rumah tu bagi macam tu, tapi bercakap-cakap lah mokcik-mokcik ni. Masa tu saya pakai kereta kancil, 4 orang je dalam kereta saya. Pun masih pongpek dalam tu, saya diam je kan. Ni tak tahu lagi kereta sebelah-sebelah ni duk cakap apa ni. Tak, aku pergi yang minggu lepas tu dapat duit engkau. Tu nak kata macam mana? Sebab bukan saya yang suruh tuan rumah tu macam tu. Jadi kalau kita di pihak Allah dan Rasulnya, maksud saya kita tak akan menjadi Allah, kita tak akan menjadi Rasul, tapi kita boleh baca hati mana yang paling ikhlas. Yang jenis hari tu aku datang dapat rezeki ni, alhamdulillah lah. Bila Ustazah ajak, Kak free Ustazah boleh nak pergi. Rezeki kita hari tu macam ni. Kali ni rezeki kita macam ni. Kan? Alhamdulillah je. Tapi kalau aku tahu macam ni je, aku tak datang. Ingat macam minggu dulu tu. Kan muslimat? Jadi comel-comel je makcik-makcik ni kadang-kadang. Ustazah dengar je kan. Jadi kat manakah itu jangan tanya. Sebab dah lama dah orang ramai dah lupa. Okay? Baik muslimat dirahmati Allah. Jadi begitulah Nabi SAW nak tengok yang mana satu hatinya yang paling ikhlas. Sebab Nabi dah kenal. Ada jenis sahabat yang aku tak payah bagi imbuhan apa pun, memang dia tahu orang berjihad ni kalau menang bawa balik keuntungan, kalau kalah mati di medan jihad balasannya adalah syurga. Ini je yang mereka ingat. Mereka tak nampak dah apa yang Nabi nak agihkan. Jadi Nabi mendekati seekor unta, lalu mengambil sehelai bulu daripada pundak unta itu, kemudian dikepitkannya di antara 2 jarinya, lalu diangkat ke atas. Baginda berkata, Nabi memberi perumpamaan, bulu unta berat mana sangat, nak timbang pun tak bergerak pun, jarum timbangan tu mungkin kan. Wahai saudara-saudara, demi Allah, tidak ada bahagianku dari rampasan perang ini dan dari sehelai bulu ini kecuali 1/5. Bahagian Nabi 1/5. Sebab tu setelah kewafatan Nabi SAW, para isteri Nabi berhak mendapat harta daripada Baitul Mal. Kan? Ini memang agihan untuk Nabi. Tapi masa Nabi hidup, dan yang 1/5 itu pun aku kembalikan kepada kamu semua.
Makna muslimat dirahmati Allah, kalau dapat RM500 kan 10 berapa? RM10 ke RM100? RM100 lah kan. Fail ni matematik. RM100 tu Nabi punya. Jadi bila Nabi dapat RM100 tu mungkin jadi minyak kereta dia pula, minyak tol, duit tol dia pula, jadi beli makanan unta. Kalau unta tak dibagi makan, macam mana nak jadi kenderaan ke medan berjuang? Kan macam tu. Jadi maknanya Nabi kata yang bahagian aku ni pun aku kembalikan kepada kamu semua. Hari ni muslimat banyak fitnah berlaku disebabkan kita nampak macam semua masyuk sampai kat dia ni. Tapi masyuk tu guna untuk siapa? Sebab tu saya latih tubi jiwa kita ni, jom kita gunakan kalimah demi ummah kerana Allah. Kita dapat apa pun bukan fikir kepentingan kita dulu, tapi fikirkan ummah dulu. Jadi bila kita fikirkan ummah dulu, kita rasa ambil masuk dekat poket kita ni, sedangkan dia patut dikongsi dengan umat, kita rasa sangat bersalah. Sangat bersalah. Saya tak tahu kalau tak ada rasa sangat bersalah tu. Sebab ni sepatutnya memang aku punya, tapi kita kongsikan balik dengan orang lain. Sebab kita takkan dapat benda tu tanpa pertolongan umat. Mana ada orang boleh buat kerja dakwah seorang-seorang muslimat? Buktinya Nabi SAW pun perlukan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khalifahur Rashidin. Perlukan semua umatnya yang tolong sama-sama. Takkan nak angkat senjata seorang-seorang Nabi SAW. Maka barang rampasan, maka serahkanlah benang dan jarumnya. Sesungguhnya kamu semua, mana tadi? Sesungguhnya menyembunyikan barang rampasan perang walaupun sedikit akan menjadi cela dan akan menjadi api serta menjadi aib pada hari kiamat. Makna kalaulah engkau terambil walau hanya benang dan jarum, jangan engkau seronok mengambilnya, apatah lagi kambing dan unta, kerana ia akan menjadi cela dan akan menjadi api serta menjadi aib pada hari kiamat. Ini orang yang mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Okay, muslimat dirahmati Allah, hati-hati. Jadi perkara macam ni sangat menakutkan. Sebab itu Nabi SAW bagi contoh kepada kita. Maka datanglah seorang dari Ansar dengan membawa suatu gumpalan benang dari bulu dan berkata, bila dengar Nabi cakap macam tu, dia pergi balik rumah dia, dia bawa balik benang dan gumpalan benang dan juga jarum. Untuk apa? Untuk membuat kain tempat duduk di punggung untaku. Dia ambil sikit je. Kan apa salahnya aku nak guna sikit je? Baginda berkata, adapun bahagianku daripadanya aku berikan kepadamu. Kemudian orang itu berkata, kalau sampai demikian itu, maka aku tidak terus kepadanya. Kemudian diletakkan gumpalan itu. Aqil bin Abi Talib menemui isterinya dan pedangnya masih berlumuran darah. Maknanya dia juga adalah pejuang bersama Nabi SAW. Maka sepatutnya logik akal kita kata dia berhaklah ambil harta rampasan perang tu, sebab dia ada bersama-sama Rasulullah. Kan muslimat dirahmati Allah. Tapi dia kata apa? Maka apa yang kamu peroleh dari barang rampasan perang dengan orang yang musyrik? Dia menjawab, ambillah jarum ini untuk menjahit pakaianmu, lalu diberikan kepadanya. So dia tak nak muslimat dirahmati Allah walaupun hanya sebatang jarum. Orang tua-tua dulu pun selalu cakap kan, istilah dia selalu kata jangan ambil walau sebatang jarum kalau bukan hak engkau ni. Dia belajar daripada Nabi. Kita sebatang jarum apa sangatlah, kan? Kemudian dia mendengar seorang memaklumkan pengumuman dari Rasulullah SAW, barang siapa mengambil sesuatu daripada barang rampasan perang, maka kembalikanlah walau sekadar benang dan jarum. Lalu Aqil berkata kepada isterinya, rupanya jarummu itu baru lepas dari tanganmu. Kemudian jarum itu diambilnya dan dimasukkan dalam kumpulan barang rampasan. Okay, bini dapat pakai sekejap je, terjatuh. Maknanya kata Aqil tadi, ada satu perkara yang Allah nak tunjuk kepada kita. Jatuhnya itu jangan simpan dah kat rumah kita, tapi kita pulangkan ia sebagai harta barang rampasan perang. Ini sahabat yang belajar terus daripada Nabi SAW takut. Kita dah melihat, mendengar kisah contoh-contoh akhlak Nabi SAW, tapi muslimat dirahmati Allah tak pernah timbul rasa takut yang sebegini. So kat situ silapnya mana? Silapnya kita tidak berakhlak ke? Silapnya kita tak belajar syariah ke? Silapnya akidah kita masih ada kecacatan. Apa akidah tu? Kita tak betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita betul-betul beriman, sebab tu orang kata dia tak takut ke Ustazah ambil barang orang tu. Biasa je Kak, nama orang Islam tapi dia tak rasa takut ambil hak orang. Sebab kayu ukurnya tu adalah iman. Kenapa ada orang miskin
Kan duduk bawah jambatan tapi sekali pun tak pernah mencuri. Dia hanya nak masuk dalam perut dia yang halal je. Iman, walaupun kita nampak bajunya compang-camping, kita nampak berkedudukan, kan? Nampak macam hebat dari segi pakaiannya, orang pun takut nak jumpa dia dengan pangkat jawatan dia. Tapi dia boleh mengambil secara senyap macam-macam hartanya orang lain. Kenapa jadi macam tu? Jawapannya iman. Dia tak beriman kepada Allah dan Rasulnya, walaupun dia duk cakap, aku orang Islam ni, aku beriman ni. Jadi sebenarnya kita tahu tak kedudukan diri kita di sisi Allah dan Rasul? Sebab tu Imam Ghazali kata, kalau kita nak tahu di mana kedudukan kita di sisi Allah, tanya dulu di mana engkau meletakkan Allah di hatimu. Okey, muslimat dirahmati Allah. Allahu akbar. Itu baru pertama. Pertama pun dah habis berapa masa kita ni? Setengah jam dah. Allahu akbar. Saya kalau boleh nak habiskan bab sifat adil ni, tapi elok juga lagi lambat nak habis, lagi lama lah ustazah kat sini. Macam tu. Kan saya takut kalau macam Latahzan kan, rupanya dah genap lebih setahun sikit. Lepas tu lagi 10 bab je nak habis betul-betul dah. Rasa macam makin hari nak menghadap anak murid tu macam lagi sayu hati. Bukan lagi seronok. Kita bukan macam budak kecil belajar, betul tak? Kalau budak kecil belajar lagi dah habis exam akhir tahun, dah holiday lah kan. Tak sabarnya bestnya lepas ni boleh pergi holiday balik kampung semua. Kita ni ingat lepas kita pegang amanah ni apa pula kan? Takut nafsu kita ni makin gemuk ke makin kurus. Muslimat. Jadi kalau kita rasa dulu-dulu masa saya start buku ni, saya kata ibu-ibu, kita mulakan buku ni tak tahu tahun bila kita habis. Sekarang ternyata 2022 belum habis lagi. Kan kita diuji pula dengan pandemik sebagainya. Siapa kita nak jangka? Lepas tu tak habis-habis lagi. Ni hari ni ustazah dah lama tak datang, tiba-tiba setengah jam cerita pasal sifat adil baru satu je. Sebab tak puas kalau nak cerita sikit-sikit. Okey, kita skip nombor 2, kita skip nombor 3, lepas tu skip je, pergi muka surat ujung dah. Ustazah Zai pun bye-bye. Tak syok lah kan muslimat? Tak ada rasa. Baik, yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua nak cerita sifat adilnya Rasulullah. Makna kalau pada orang yang terdekat tak dapat, orang yang jauh pun tak dapat. Sebab yang Nabi nak utamakan adalah orang yang Nabi nak beli jiwanya. Ni kalau aku tak bagi apa-apa ni, minggu depan pakat tak datang lah. Sebab tu kadang-kadang orang tanya, ustazah nak ramaikan majlis ilmu ni macam mana? Kan bila dah habis PKP ni orang tak datang sangat lah ustazah. Cuba akak buat nasi biryani kambing ke kan? Contoh muslimat. Lepas tu bagi tahu dalam poster, setiap kehadiran boleh bawa balik 2 bungkus biryani kambing. Dia nampak 2 bungkus tu terus apa? Oh senang ni, tak payah masak, aku duduk dengan suami je kat rumah. Kan muslimat, kurang-kurang. Jadi kalau orang yang dah istiqamah, tak kira ustaz apa, tajuk apa, tak payah begitukan dah. Poster pun dia tak pandang. Pagi-pagi dia datang masjid, hari ni ada kelas? Ada. Nanti aku datang insya-Allah. Kan muslimat, kalau ustaznya tak datang lah, tak datang pula. Aku balik lah, besok ada lagi. Datang. Tak ada nak merungut-rungut, janji nak datang tapi tak datang kan. Sebab dia datang tu dia tahu Allah dah kira dah pahala, betul kan? Allah kira dah pahala. Sebab kadang-kadang poster muka siapa? Ustazah Nur Hafizah Musa. Syok lah, ustazah ni tak pernah datang tempat kita, sekali datang suami dia, Dr. Azhar. Moncong je belajar. Ni laporan daripada masjid-masjid. Ada rupanya kan yang macam tu. Saya terkelakar sungguh lah makcik-makcik. Nyesal aku datang. Kalau aku tahu bukan Ustazah Hafizah, baik aku tak payah datang. Kan? Itu belum ikhlas lagi. Orang ni yang kena bagi gula-gula, bagi nasi biryani orang tu. Okay, tapi orang yang dah tak kisah, datang pun pahala. Kalau ustaz tu tak datang, dia bukan sengaja. Kita datang tadi pun dah pahala. Baliklah. Allah suruh kita lipat kain. Dan ni waktu-waktu macam ni. Ada je sangka baik dia muslimat kan. Subhanallah, nak dapat hati macam tu, dia kena zup dulu. Perah betul-betul baru dapat pati santan yang betul-betul insya-Allah berkualiti lah. Kalau sekali-sekala tu dia ada syarat-syarat dia kan. Nak datang tapi siapa yang bagi ceramah macam tu dulu kan. Itu belum betul-betul lagi. Alamak, ramainya yang pandang kiri kanan macam terasa je kan. Baik, yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui mayat seorang dari sahabatnya yang terbaik di antara orang-orang Yahudi, iaitu Abdullah bin Sahal Al-Ansari. Baginda tetap berlaku adil terhadap orang-orang Yahudi dalam menetapkan diat. Orang Yahudi ni patut bagi Nabi, kalau kita lah baca cerita ni, pasal apa Nabi nak buat baik dengan mereka ni? Mereka ni kan jahat sungguh-sungguh. Kita kan kalau dalam perumahan kita ada 10 rumah. 1 rumah bukan Islam.
Jujur je, kita mesti bang nanti bagi kecuali rumah Acong je. Kan kita ada 9 je ni. Kita punya jiran 10 yang 9 ni siapa yang tak nak bagi? Siapa lagi bang? Acong lah. Acong tu kan bukan Islam kita kan. Tapi Nabi dia ajar sahabat bagi yang paling dekat. Bagi yang paling dekat. Tapi masalahnya ya Rasulullah, sebelah aku tu Yahudi. Tapi kau sembelih kambing tadi, jiran kau tu nampak kan? Disebabkan jiran kau tu nampak walaupun dia Yahudi, bagi kat dia. Terasa sungguh kita muslimat. Kita balik pasar malam, kita bawa ke main, jiran tegur ni, banyak beli buah Cik Yam. Cik Yam mana pula kan contoh. Kan jadi banyak beli buah. Lah Acong, buah murah lah sekarang ni. Dia tegur dah tadi, nampak jelas. Kita pergi bagi tahu anak kita, kau pergi start motor sekejap bagi dekat acik rumah hujung kawan baik mak tu. Kan Acong tengok jauh hantar rumah hujung, tak hantar rumah aku, padahal aku tegur tadi. Kalau ikut akhlak Nabi, suruh hantar dia dulu. Macam sahabat-sahabat, saya pun tewas sebab tu kan. Mestilah aku nak bagi BFF aku dulu. Kan jadi kalau kita tak nak bagi yang sebelah tu, ajaran Nabi jangan tunjuk. Kan kita bawa pula plastik hitam balik pasar tani. Jangan tunjuk supaya Acong sebelah tu tak tegur. Ni bila kita tunjuk, kita kena bagi. Itu belum cerita bau lagi. Kita masak. Orang sebelah kata, orang sebelah tank WhatsApp kita. Sedapnya bau, masak apa? Nabi kata siapa yang tegur dan terhidu bau makanan kita, kita kena bagi. Ustaz Azai selalu bila baca hadis ni cakap dengan Ustaz, bang untung saya insya-Allah tak banyak dosa kot. Kenapa Ustaz perasan? Sebab saya tak masak bang, tak adalah jiran-jiran yang kata kan naklah kerja nak lari je muslimat Ustaz Azai. Tapi saya berfikir, ya Allah, kalau semua muslimat tahu tentang isi hadis ni, mesti fikir aku nak masak benda yang mendatangkan bau kuat ni, kena fikir banyak kali lah. Faham muslimat dirahmati Allah? Maknanya kita jauh sangat dengan akhlak Nabi SAW. Jauh sangat. Sebab tu tak ada siapa di kalangan kita yang rasa macam perasan dengan sedekah aku pagi tadi aku boleh syurga. Kita buat macam-macam kebaikan, tapi belum tentu dan pasti tak akan menyamai akhlak Rasulullah. Jadi muslimat, tujuan kita belajar ni supaya kita selalu rasa kerdil, rasa kecil, rasa tak layak untuk masuk ke syurga Allah, supaya kita perbaiki lagi amal kita. Mungkin yang tu aku tak mampu tiru ya Allah, tapi benda yang lain macam itulah. Jadi ibu-ibu tak payah stres kalau petang ni masak, alamak ni macam mana nak tutup bau ni semua kan. Kan kita kena cari kebaikan-kebaikan. Sebab tu Nabi punya sunnah ni macam-macam, okay? Jadi baginda tetap berlaku adil terhadap orang Yahudi sebab dia pun jiran aku juga, dia pun orang-orang yang duduk sama dengan aku juga. Maka dia menetapkan diat dan tidak melebihi dari yang seharusnya dibayar secara adil. Maknanya kalau nak kena bayar denda sebagainya, dah dia penduduk situ, sama je muslimat. Kau parking kat tempat yang tak sepatutnya parking, kalau Ahmad kena RM10 diat ataupun denda dia, engkau pun kena RM10. Macam tu muslimat dirahmati Allah. Baginda meminta diat 100 ekor unta sebagaimana yang berlaku pada bangsa Arab. Apa sahaja di waktu itu para sahabat sangat memerlukan walaupun seekor unta untuk kekuatan. Sebab apa yang didapat daripada Yahudi tadi sebenarnya adalah kepentingan dan keperluan untuk orang Islam. Jadi Nabi tak pernah fikirkan kepentingan dirinya. Kalau aku dapat dia ni bayar denda seperti mana yang aku tetapkan, bukan untuk aku 100 ekor unta tu, maka aku boleh infakkan lagi kepada orang lain yang memerlukan. Jadi kita nak jadi orang yang bermanfaat. Contoh macam mana lagi kita nak cakap, kalau siapa-siapa kita tulis sebesar-besar tulisan kat pagar rumah kita ni, siapa parking depan rumah saya, tolong bayar masuk dalam akaun bank saya sekian-sekian RM100. Contoh kan. Lepas tu kita tahu jiran-jiran akan benci teruknya perangai dia ni. Tapi kalau dia buat laporan polis sebagainya, mahkamah kata dah bukti, memang dia tulis macam tu kan, dia buat laporan pula, awak memang dah mengganggu ketenteraman awam. Dia dah bagi tahu jangan parking depan rumah dia, kalau parking bank in ke akaun saya RM100. Contoh muslimat, orang menyampah. Tapi kalau dia tulis siapa parking depan rumah saya, bayar dekat saya RM100, saya akan bank in balik dekat akaun surau rumah kita untuk bayar bil bulan tahun ni, kan sebulan ni, contoh. Jadi orang kurang sikit marah sebab orang tak nampak itu masuk dan jadi kepentingan diri dia sendiri. Mudah-mudahan kat negara kita tak adalah yang mengiyakan undang-undang tu kan. Ni contoh je sebab Nabi bila dia suruh bayar denda apa-apa bukan untuk kepentingan dia.
tapi balik kepada kepentingan umat. Ni kalau pemimpin-pemimpin kita boleh tiru yang macam ni, muslimat senang. Ini orang tak salah pun masyuknya pada dia juga. Kan? Jadi kita jadi pening. Mana sebenarnya jawapannya sebab iman tadilah. Jawapannya sebab tak ikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita dengar ni, ada lagi ke Ustazah Hurah yang macam ni? Memang macam tak ada lah cik. Tapi kita nak bagi tahu, hey, kau pemimpin, kau kena macam ni perangai. Tak tahu sampai bila orang tu nak berubah. Jadi walaupun kita tak tiru semua, kita kena ada sikap macam tu. Kita kena ada sikap macam tu. Sebagai ketua keluarga, semua anak-anak ibu kena solat awal waktu. Habis tu kalau ayah solat lewat, ayah kena bagi RM100. RM100 tu ibu nak beli sejadah baru imam dekat surau kita. Kesian ibu tengok sejadah dia dah lembik dah. Contoh kan. Jadi anak-anak pun bagus juga tu ibu. Supaya semua orang tanya, siapa bagi sejadah ni? Bapak saya yang tak pernah pergi surau tu. Lama-lama bapak pergi surau juga dah. Akhirnya muslimat untuk kepentingan ummah. Baik. Yang ketiga. Fatimah mengadu kepada baginda kerana pekerjaannya di rumah amat berat. Orang perempuan biasa diperdengarkan cerita ni kan. Sebab penat dia, Saidina Ali selalu ikut Rasulullah outstation. Isteri-isteri yang selalu kena tinggal ni, macamlah dia seorang stres. Sayyidatina Fatimah dah pernah melaluinya. Busy sungguh Saidina Ali, subhanallah. Lepas tu ada anak yang biasalah usia macam tu tengah nakal-nakal kan. Isteri sekarang ni penatlah bang saya jadi suri rumah jaga anak. Fatimah dah melaluinya dulu. Dia meminta seorang pembantu daripada para tawanan perang untuk meringankan pekerjaannya di rumah. Kan ada tawanan-tawanan perang di kalangan wanita. Sayyidatina Fatimah minta kepada ayahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya memohon pertolongan kepada Allah. Dia minta pertolongan daripada ayahnya. Guna kabel ni, apa salahnya bagi dia seorang pembantu rumah daripada tawanan-tawanan wanita, daripada dia dipenjarakan baik di rumah aku ni. Contoh, Nabi boleh buat keputusan. Muslimat dirahmati Allah. Tapi walaupun anaknya yang minta, Nabi suruh minta pertolongan kepada Allah dengan membaca tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar. Okey? Baginda berkata, aku tidak akan memberikan pembantu kepadamu dan aku tidak akan membiarkan para ahlus suffah, yakni kelompok orang-orang yang duduk di masjid, perutnya dilipat kerana lapar. Anak sendiri minta, Nabi teringat ahlul masjid yang hidupnya susah, yang selalu kelaparan. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan para muhajirin yang berdiam di bawah atap masjid kerana mereka tidak mempunyai mata pencarian. Siapa muhajirin? Orang-orang yang hidup susah, berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Mereka tak ada rumah lagi dekat Madinah kadang. Mereka duduk berlindung di dalam masjid. Lebih baik Nabi pergi hantar makanan kat mereka. Gunakan kepentingan-kepentingan itu untuk mereka yang kelaparan daripada memberi kepada anaknya sendiri. Sebab anaknya bukan tak ada makanan, cuma anaknya minta pembantu. Sama kan macam kita, kadang-kadang kita memang mampu untuk bermewah-mewahan. Tapi kita tak sampai hati nak bermewah itu sebab kita nampak ramai lagi orang yang memerlukan. Ini paling sedikit kita dapat tiru akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau suka hati akulah, duit aku kot, kan anak aku yang susah ni aku kena tolong dululah. Masalahnya kadang-kadang ayah ibu yang tegas sikit, kenapa tak bagi dekat anak ni, sebab kamu bukan sampai tak boleh makan. Makan terlebih-lebih dah. Yang orang ni langsung tak boleh makan, kamu sampai minta pembantu pula. Okey muslimat, ini ayah yang adil. Ni nak cerita sifat adilnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, subhanallah. Pada suatu hari baginda mengatur barisan para sahabat pada perang Badar. Tangan baginda memegang tongkat untuk meluruskan barisan dan ketika itu Sawad bin Ghaziyah yang agak ke hadapan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tongkatnya ke perut seraya berkata, "Wahai Sawad, luruskan safmu dalam barisan." Maknanya Islam ni disiplin dia tinggi sebenarnya. Kan bukan kita belajar daripada askar-askar, kan bukan. Islam dah lalui dulu. Kan ada kawat perbarisan. Jadi mana yang terkeluar daripada barisan, Nabi sangat bertegas. Ditiru oleh Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab kalau cek saf solat kan menggunakan mata pedang.
Orang takut tegasnya dengan Saidina Umar Al-Khattab ni. Masya Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tongkatnya ke perut seraya berkata, wahai Sawad, luruskan safmu dalam barisan. Sawad terus menjawab, wahai Rasulullah, engkau menyakiti aku dengan tongkat itu. Kan sesungguhnya Allah mengutus engkau dengan hak, maka berilah kesempatan kepadaku untuk membalas kepadamu. Sawad kata, aku rasa aku betul dah ni, tapi kenapa Rasulullah tunjuk aku dengan tongkat? Dia rasa diaibkan. Ada hak untuk aku balas balik kepadamu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, kalau orang dah cakap macam tu kat dia, dia pun membuka perutnya dan berkata, wahai Sawad, balaslah segera. Makna dia tak ada pun kata, engkau siapa nak tegur-tegur aku ni? Dia terus, kalau betul aku salah, balaslah. Engkau sentuhlah pula perutku ini. Lalu Sawad mengambil keputusan untuk peluk dan cium perut baginda. Dia bukannya cucuk perut Nabi ke, tapi dia peluk dan cium perut Nabi. Maka baginda pun berkata, hai Sawad, apa yang mendorong kamu berbuat begini? Kau buat apa ni Sawad? Tadi kau kata kau nak balas apa kejahatan yang kau buat kat engkau tadi ni, kenapa kau peluk dan cium aku? Sawad menjawab, ini kasih sayangnya para sahabat kepada Nabi Muslimat. Sawad kata, wahai Rasulullah, sebagaimana engkau ketahui bahaya perang telah datang dan aku barangkali tidak terluput dari mati, maka inginkanlah aku pada akhir pertemuanku dengan engkau. Sebab Nabi dah panggil berbaris tu untuk menuju ke medan perang. Mungkin aku akan mati. Jadi sebelum dia mati, dia nak peluk, nak menyentuh kulitnya dengan kulitmu. Aku nak sentuhkan kulitku dengan kulitmu. Sebab tu dia ambil kesempatan itu peluk Rasulullah dan dia cium perut Rasulullah. Maknanya sahabat nak bersentuhan sebab Nabi pernah cakap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mendoakan kebaikan untuknya. Sebab Nabi pernah cakap dalam satu hadis, siapa yang pernah menyentuh tubuh Nabi, jasad Nabi ketika berada di dunia ini, maka di akhirat nanti dia akan duduk bersama-sama dengan Nabi. Faham tak sahabat muslimat dirahmati Allah? Allahu akbar. Kita tak dapat peluang tu. Jadi ulama berbahas, kalau kita ni yang tak dapat sentuh Nabi, perempuan-perempuan zaman tu pun tak pernah sentuh Nabi. Sebab Nabi kata, kalau aku ni sentuh seorang perempuan yang bukan mahram bagi aku, lebih baik dicucukkan besi panas di atas ubun-ubun kepalaku. Bila Nabi cakap macam ni, sepanjang hidup Nabi tak pernah sentuh mana-mana perempuan yang haram untuk dia. Betapa sucinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi wanita-wanita zaman tu bila dengar Nabi cakap siapa yang jasadnya, kulitnya pernah bersentuh dengan aku, maka dekat akhirat dia akan mendekat denganku, mestilah orang perempuan lah, mana aci kita pun nak macam tu juga. Mereka datang nak berbaiat, nak bersalam dengan Rasulullah. Rasulullah tolak. Sebab orang perempuan tak payah dengan salam sentuh, ikut je apa yang aku suruh. Jadi kita umat akhir zaman, kita tak bertemu dengan jasad Nabi ni, tak dapat salam, tak dapat peluk, tak dapat lihat wajah Rasulullah. Apa yang Nabi tinggalkan? Sunnah. Kita buat ke tidak? Apa yang Nabi bawa? Quran. Kita tak rasa bersalah pun kalau sehari kita tak baca Quran. Sedangkan benda tu hari-hari kita tengok depan mata kita. Kita tak buat pun muslimat. Okey, jadi maknanya macam mana kita nak hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ada masa lagi 15 minit. Okey ke? Kan ngantuk, ditiup. Sebab dah lama. Ada kat sini ada kelas petang tak sebelum ni? Ada juga. Setiap hari apa? Maknanya memang ada lah lepas PKP ni kelas petang tu. Oh, memang ada lah. Saya tengok kaedahnya macam tak pernah ada kelas petang pula ni. Ustaz Zaki. Ustaz Zaki mengajar petang? Oh, betul lah. Oh, kalau dia cuti baru dia mengajar pagi kan. Sebab saya faham muslimat dirahmati Allah, saya bela mak saya tak sihat dulu kan. Asal lepas Zuhur tu kau jangan kacau aku. Qalu innalillah lah jawabnya kan. Bismikallahumma ahya wa amut tu yang paling perdana sekali waktu macam ni lah. Yang paling perdana. Tapi comelnya alhamdulillah orang tua-tua ni sebelum azan asar dia dah bangun dah. Dia tak pernah lajak-lajak tidur sampai asar pun terlajak tak. Kadang dia terlelap sekejap dengan telekong dia lepas solat Zuhur tu. Tu terkejut dia. Alamak, kain tak angkat lagi apa semua kan. Maknanya lepas Zuhur ni memang waktu perdana. Okay, jadi terimalah cabaran itu daripada Ustazah Zai sebulan sekali di Masjid As-Sabirin. Okay. Yang kelima, saya tak ngantuk sebab saya berceramah. Kalau tak percaya, ibu-ibu ganti tempat saya, confirm tak ngantuk. Kalau saya duduk situ, mungkin saya mengantuk juga.
Jadi Ustazah tak boleh marah lah. Okay. Yang kelima, An-Nu'man bin Bashir berkata, ayahku memberi suatu pemberian kepadaku, maka Amrah binti Rawahah, yakni ibuku, berkata, aku tidak rela sebelum engkau persaksikan hadiah itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahku lalu menghadap Rasulullah, kan? Seorang ayah nak bagi hadiah dekat salah seorang daripada anaknya. Ibu yang beriman tegur, adil ke bang macam ni? Sifat adil Nabi ni kita kena tiru. Anak lain macam mana boleh tak dapat? Cuba sebelum bahagi dekat yang seorang tu, rujuk dulu dengan Rasulullah. Tengok peranan seorang isteri di sisi suaminya kalau isteri tu punya iman. Kalau isteri tak beriman, apa peranan suami kepada isteri yang tak tahu? Ingatkan. Jadi bila pasangan kita ingatkan, benda yang diingatkan, yang dinasihatkan tu memang benda betul, kenapa kita nak menempelak dia? Kenapa kita nak tolak? Jadi suami beriman, isteri beriman, nak jaga agama. Bila isterinya tegur cakap macam tu, lalu ayahku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya aku telah memberi sesuatu pemberian kepada anakku dari Amrah binti Rawahah, kemudian aku diperintahkannya supaya bersaksi kepada engkau wahai Rasulullah. Nabi pun berkata, apakah kamu juga telah memberi kepada semua anakmu pemberian seperti itu? Nabi tanya, mu nak bagi dekat seorang tu, hak anak lain dapat ke tidak? Kan? Kemudian An-Nu'man menjawab, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu. Faham ya? Kemudian ayahku pulang dan menarik kembali pemberiannya. Jadi sahabat Nabi dulu, bila Nabi cakap apa je, ni aku kalau engkar cakap Nabi, memang neraka lah tempat aku. Jadi ketepikan hasrat yang tadi tu nak bagi kepada seorang anak. Muslimat ramai anak-anak mengadu kepada saya, Ustazah, mentang-mentang saya tak jaga mak bagi dengan hartanya tu, peninggalannya nanti kalau mak mati bagi sekian-sekian. Masalahnya mentang-mentanglah saya SPM dulu tak dapat straight A, itu je sebab mak punca benci kat saya ni. Ada yang mengadu, muslimat. Kan? Jadi kita kena sit down sungguh-sungguh ketika kita hidup. Jangan saat mati nanti mereka bertarik-tarik rambut, bergaduh, kan? Rumput di kubur kita panjang, tak ada seorang pun nak ziarah kerana marah dengan mak tu sampai mak masuk dalam kubur. Marah dengan ayah tu sampai masuk dalam kubur. Sebab tu orang beriman dia tak rasa heran kalau dia tertinggal bahagian tu, kalau sampai dengan dia pun nak bertelagah sama, akhirnya kubur mak tak diziarahi. Raya setahun sekali, bila mak dah tak ada, mak ni kan seri, tiang seri rumah tangga. Kalau ayah mati, orang kata tak apa lagi, muslimat. Tapi kalau mak mati, kedudukan rumah semua dah berbeza. Maknanya masa ayah mati tu semua orang pakat balik kampung lagi nak pergi jenguk mak. Tapi bila mak dah mati, adik-beradik nak jumpa setahun sekali pun payah. Allahu Rabbi, kan itu sedihnya. Kita dah terlupa dah dulu kecil-kecil saling berkongsi pinggan, saling suap bersuapan. Rupanya yang tak balik kampung, rumah pusaka mak tu kita tak ziarahi, tak buat gather kat mana-mana rumah adik-beradik, hanya sebab kecil hati dengan agihan yang tidak adil. Sebab tu Nabi pesan sangat keadilannya. Ada beberapa orang Ansar memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia perkara macam ni kan, muslimat. Kalau kita settlekan masa hidup, insya-Allah kan kita dudukkan semua. Mak kan duduk dengan kakak kamu yang sulung, kan tak kahwin pula dia, kan tak ada anak-anak. Jadi mak duduk dengan dia, walaupun dia tak ada suami, tak ada anak-anak, apa yang mak ada ni mak bagi lebih sikit ni depan semua-semua ni mak bagi tahu. Nak tahu sebab apa mak bagi lebih sikit? Sebab mak duduk dengan dia. Bila mak duduk dengan dia, bila trek apa semua, kakak kamu itulah yang bayar pakai duit gaji dia. Kan mak sakit, pening, hospital, klinik, semua kakak itulah. Jadi apa mak ada ni sikit, insya-Allah nanti akan mereka bersuara. Betul lah dah tu mak, dah Kak Long semua-semua yang duduk dengan mak teringin apa petang-petang, Kak Long lah yang dekat yang pergi beli, bukan kami yang jauh ni. Kalau betul cara cakap ni, insya-Allah ketika hidup, lalu bila dah bersetuju, kita buatlah hitam putih. Tapi kalau kita bisik-bisik, engkau kan yang jaga mak, tapi kau jangan cakap dekat adik engkau tu nanti. Ini masalah bila dah mati. Sebab adik-beradik lain tak dengar. Adik-beradik lain tak tahu. Bila masa mak cakap macam tu kat engkau, kita orang semua tak tahu. Dia orang menafikan yang Kak Long dah jaga mak sekian lama. Sebab apa? Sebab nafsu. Patut bagi sama rata lah. Contoh kan, muslimat. Jadi akhirnya pergi kepada faraid. Faraid ni jalan terakhir sebenarnya, bukan langkah pertama. Kalau anak lelaki cakap faraid lah, apa susah lagi? Mentang-mentang dia dapat banyak, tapi masa mak sakit dia langsung tak nak balik jenguk, kan?
Sebenarnya faraid ni penyelesai jalan terakhir. Kalau dah tak ada siapa lagi nak mengalah, jalan terakhirnya faraid, bukan jalan pertama. So jalan pertama ni adalah saling berlapang dada. Kan Islam siapkan juga sebelum bergaduh ni. Baik, kita dah pilih jalan agama faraid terakhir ni, tak puas hati juga. Kenapa abang dapat lebih ustazah, padahal dia langsung tak jenguk mak masa sakit tu? Jawapannya sepatutnya tanggungjawab abang tu, muslimat dirahmati Allah, walaupun dia anak lelaki dah berkahwin, dah ada anak-anak, ayah yang tinggal seorang tu tanggungjawab kamu abang, bukan tanggungjawab kami yang dah jadi isteri semua ni. Jadi sebab tu kamu dapat bahagian yang lebih. Sakit pening ayah lepas ni kamu tak jaga dengan tangan tak apa, tapi duit siapa yang siapkan? Aku jaga tak apa, aku anak perempuan, tapi pampers mak, ubat mak, tu sebab lebih kepada anak lelaki. Tanggungjawab dia walaupun dah kahwin tetap pada ibu dan ayahnya. Kita orang perempuan, kalau suami kata, abang awak kan ada, awak tak payah balik kampung. Kita nangis dalam bilik, suami tak bagi balik kampung, muslimat kita telefon, mak faham kan? Nak cakap lebih-lebih pun suami kita, orang tua faham. Orang tua insya-Allah akan faham. Tak apalah, tak apa mak, kalaupun tak balik, kita video call tiap-tiap hari mak. Saya masukkan duit dalam akaun adik. Adik kan yang susah payah jaga mak. Tapi belanja bulan-bulan saya yang bagi. Bab duit semua suami tak kedekut mak, tapi dia tak bagi balik jenguk mak. Ni ada orang mengadu kat ustazah ni, macam mana saya nak buat ustazah, tiap kali nak balik suami saya tak bagi, suruh balik kampung dia sebab mak dia pun sakit juga. Tapi kak, dah macam tu cara, suami akak berdosa di sisi Allah sebab memisahkan akak dengan mak ni. Tapi jangan akak tak ambil peranan. Adik yang jagakan kat kampung, masuk dalam akaun adik. Engkau penat jasad je, aku tolong cari, apa keperluan mak aku buat. Okay, muslimat, jangan kita hilang terus. Kita gunakan alasan suami kita tak bagi sebagainya. Allahu Akbar kan. Ada beberapa orang Ansar memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mereka diberi izin untuk membebaskan Abbas pada saudara beliau dari wang tebusan dirinya kerana tertawan dalam perang Badar. Abbas ni adalah pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia masuk Islam selepas peperangan Badar. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dan umurnya Abbas ni lebih kurang dengan umur Nabi je. Dia kan ada macam tu kan, kadang mak kita beranak, nenek kita pun beranak. Ada kan macam tu kan. Orang dulu-dulu, orang sekarang ni macam jarang sikit lah. Orang dulu-dulu kahwin 16 tahun, 17 tahun. Kan maknya beranak, dia pun beranak juga. Orang sekarang 27 tahun tak kahwin lagi. Jadi jarang dapat situasi macam tu. So Abbas ni antara pak saudara dia yang usianya tak jauh dengan Nabi, tua sikit je daripada Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dia jangan dibebaskan walaupun 1 dirham. Maknanya pak saudara tu, tapi tak ada kompromi. Sebab ketika itu dia berada di pihak bukan Islam. Dia Islam setelah peperangan Badar, bukan ketika perang Badar. Ibnu Ishaq dan lainnya menjelaskan kepada Abbas bahawa sesungguhnya Nabi berkata, hai Abbas, tebuslah dirimu dan 2 anak buahmu Aqil bin Abi Talib dan Naufal bin Al-Harith, dan demikian pula sekutumu Utbah bin Amir bin Jahdam, kerana sesungguhnya kamu adalah orang yang kaya. Kenapa Nabi nak bela dia? Dahlah dia tak Islam, dahlah dia bukan orang miskin. Kan dia orang kaya Abbas ni. Jadi adilnya Nabi, dia tak kira pak penakan ke apa. Kita macam mana muslimat dirahmati Allah? Kalau kita kata halah, kira halal je lah tu pak saudara aku tu, kan? Jadi di situlah ketidakadilan. Nabi tunjukkan ni dalam peristiwa-peristiwa yang telah berlaku. Jadi Abbas menjawab, wahai Rasulullah, aku telah menjadi Muslim, tetapi orang ramai yang memaksaku agar tidak masuk Islam. Makna hati dia tu dah nak terima Islam, tapi sebab dia orang yang kaya, dulu masa Nabi mula memperkenalkan Islam, banyak yang macam ni. Al-Walid Al-Mughirah pun macam tu. Di hatinya dia macam dah terima Islam, tapi sebab ego dia kan, orang kata, dulu kau yang tolak Rasulullah, tiba sekarang kau pula yang nak angkat Muhammad. Mestilah ada ego dia kan, muslimat dirahmati Allah. Jadi hati aku ni dah terima Islam, tapi sebab orang ramai yang memaksaku agar aku tidak masuk Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah lah yang maha tahu akan membalasmu kerana membayar fidyah itu. Adapun yang nampak oleh kaum kamu masih menentang kamu, maka tebuslah dirimu. Nabi suruh membayar sekian-sekian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mengambil dari Abbas 20 uqiyah emas. Ketika kita ni sekarang ni pakai gram, dulu pakai uqiyah.
Maka Abbas berkata, wahai Rasulullah, masukkanlah itu dalam bilangan wang tebusanku. Rasulullah berkata, itu adalah sesuatu yang diberikan Allah kepadaku daripada kamu. Abbas menjawab, aku tidak mempunyai wang lagi. Rasulullah berkata, di manakah wangmu yang kamu titipkan di Mekah kepada Ummul Fadal binti Al-Harith, yang pada waktu itu tidak ada orang selain kamu berdua, dan kamu berkata kepadanya, bila dalam perjalananku ini aku kena musibah, maka untuk Fadal sekian, untuk Abdullah sekian, untuk Qusam sekian, dan untuk Ubaidillah sekian. Abbas berkata, demi zat yang mengutus engkau dengan hak, tidak ada seorang pun yang mengetahui hal ini kecuali aku dan dia, yakni Ummul Fadal. Dan sekarang sungguh-sungguh aku meyakini bahawa engkau adalah utusan Allah. Abbas pelik, macam mana Muhammad tahu? Muslimat dirahmati Allah, sebab Muhammad bukan bercakap dengan wahyu, tapi bukan bercakap dengan nafsu, tapi bercakap dengan wahyu. Ini yang kita kata, ada orang kata Muhammad ni sebenarnya manusia ke malaikat? Jelas dia adalah manusia kan? Tapi sebab sikap dia tu yang macam boleh membaca, boleh tahu apa yang disembunyikan, jadi ada orang kata malaikat ni Muhammad ni, bukan manusia ni. Peliklah kalau ada orang mengiyakan. Sebab kalau malaikat mana ada tidur, mana ada bernafsu nak kahwin sebagainya, mana ada rasa penat, tak ada malaikat. Muhammad manusia macam kita, ada tidur, ada buang air besar kecil, sama macam kita. Maknanya Muhammad adalah manusia. Lalu Abbas menebus dirinya dan kedua serta seorang sekutunya dengan wang tebusan sebanyak 40 ukiah emas. Maka peristiwa itulah yang menyebabkan Abbas akhirnya masuk ke dalam agama Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah dengan sifat adil. Kita kadang-kadang kat dunia ni takut nak bersikap adil dan tegas. Nanti ustazah orang reject kita sebagai adik-beradik sebagainya kan. Takutlah ustazah kita terlebih baik ni nanti orang kata poyo sangat. Makcik-makcik As-Sabirin tahu tak poyo tu apa? Poyo sangat lah kau ni, semuanya nak adil sangat lah konon, contoh kan. Kalau kita ada prinsip tegas, lama-lama orang akan balik pada kita. Tapi yang orang hilang hormat, sekejap dengan ni macam ni, sekejap ni kelentong, sekejap ni tak adil, orang hilang hormat. Tapi kalau kita tegas dengan prinsip kita, akhirnya kau jangan main-main dengan dia tu, anak sendiri pun dia penjarakan kalau salah. Kan orang akan hormat. Inilah dia Rasulullah, inilah dia pemimpin-pemimpin agama Allah. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Akhirnya tak habislah kita punya cerita tentang adil. Okay? Bila nak habis ni kan muslimat? 6-7 sebab nak sambung ni pun panjang juga ni. Okay, nanti kita akan masuk sifat benar. Kan sedikit masa yang ada di hujung ni untuk kawan-kawan dalam talian, takut masa tu mereka tak dengar. Kita ada keluhuran akhlak Nabi SAW. Pertama sifat pemurah. Jadi cukup kita tahu satu perkataan ni, pemurah. Tapi kalau kita baca pemurahnya Nabi ni, jauh kita nak tiru. Kemudian kedua sifat adil. Okay, adil tadi tu kita dah baca sebahagian besar daripadanya. Kemudian contoh sifat benar. Kita orang Melayu pun dah tiru dah, berani kerana benar. Kalau kita buat benda benar, jangan takut. Okay? Kemudian sifat sabar. Bab sabar ni nanti pun sama, lagi panjang tak habis-habis. Kemudian sifat pemaaf. Ni berapa banyak ni yang kita pelan-pelan nak cerita dekat anak cucu kita. Pemaaf ni akhlak Nabi. Kemudian kasih sayang. Masya Allah kan, dengan siapa pun kita kena ada kasih sayang. Tak suka macam mana dengan orang, tak suka perangai dia. Jangan simpan rasa benci di hati. Saya banyak kali sebut benda ni sebab saya cukup bergetar tubuh apabila mengetahui dalam syurga tu tak ada orang yang ketika di dunia hidupnya ada setitik benci. Faham ya? Jadi kalau hati kita ada benci pada seseorang, cepat-cepat banyak istighfar. Apa cara ustazah, saya memang tak selindung dah kat ustazah ni, memang saya benci dia. Apa tips dia ustazah? Akak doakan aja dia. Memang taklah, doa je kak, doa. Kalau paling best lagi, petang ni akak hantar hamper paling besar kat Giant tu, akak hantarlah dekat dia insya-Allah. Lagi susah ustazah, tapi buat. Kalau kita buat, lama kelamaan setan kalah lah. Setan yang nak hembus kat telinga kita tu, dia tu kan jahat kat engkau, kenapa kau bagi? Kita lawan dengan macam tu. Percayalah akhirnya dia akan, biarlah dia nak buat apa pun, aku tetap nak hantar kat dia hadiah tiap-tiap hari jadi dia.
Jadi kita tak mati dengan rasa benci tu. Macam muslimat, ingat senang ke nak buat? Tu lebih dahsyat daripada nak bunuh seorang di medan perang tu. Sebab nak bunuh rakusnya, jahatnya nafsu kita sendiri. Kemudian sifat zuhud. Sifat zuhud ni lagi panjang, berbelas-belas perkara. Ya Allah, sifat zuhud saja ada 26 contoh daripada Nabi SAW. Tu nak mengaji kitab lagi, bukan senang mengaji kitab ni. Kemudian sifat tawaduk. Sifat tawaduk Nabi sahaja ada diceritakan dalam kitab ini je muslimat. Sebagai penutup ada 25 perkara. Contoh sifat tawaduk. Habislah bab 26. Kita akan jadikan penutup nanti kata-kata hikmah orang-orang soleh.